Hai, Assalamualaikum semua pengikut-pengikut dan follower Two Wheels. Tak kira di mana platform yang ada, saya Semang, pengacara Two Wheels anda dalam segmen yang terbaru daripada kami, iaitu Rangkuman Perlumbaan. Okey, rangkuman perlumbaan ni adalah menceritakan tentang apa yang terjadi di GP, mana-mana GP. Kita akan review, kita akan ceritakan apa yang terjadi dan kita akan sembang. Setiap episod akan ada nama race lah. Contoh minggu ni kita ada kata race, so kita akan namakan tajuk ini adalah Rangkuman Kata GP. So tanpa berlengah masa, jom. Okey, sebelum kita mulakan, segmen ini adalah merupakan macam review kepada perlumbaan yang berlaku. Yang contohnya minggu ni kita ada perlumbaan Kata GP, so kita akan review apa yang terjadi sepanjang perlumbaan baru-baru ini. Okey, yang pertama kita sentuh pasal IATC, iaitu Idemitsu Asia Talent Cup. Idemitsu Asia Talent Cup, kita ada 3 pelumba negara yang bersaing di sana, iaitu Hakim Danish, Daniel Syami dan Syarul Izzuan ataupun dikenali sebagai Juan. So 3 orang ini adalah wakil. Tu daripadanya adalah juara SIC Mini GP musim pertama. SIC Mini GP ni diiktiraf oleh Dorna FIM. So juara yang Mini GP SIC tu terus boleh masuk tanpa pemilihan dan tanpa test apa-apa. Apa yang menariknya minggu ini adalah Hakim Danish membuat kejutan kepada kita semua, iaitu dia mendapat 2 kali podium berturut-turut, pertama dan race kedua. Kita tengok daripada testing semua, memang pelumba-pelumba kita memang ada harapan dan sangat kompetitif, berada di top 10. Okey, Hakim Danish hanya dengan penampilan pertama dia dah dapat podium tempat ketiga. Wow. Okey, podium tempat ketiganya tidak jauh sebenarnya. Dia sangat kompetitif, tidak jauh, hanya ketinggalan 0.001 saat. Betul tak kira? 0.001 saat. Okey lah. Sangat dekat dia punya gap tu dengan tempat kedua. Kalau tak, memang sikit lagi nak dapat tempat kedua. Prestasi ini diulang di perlumbaan yang kedua. Sama juga, tapi perlumbaan kedua lebih crowded, lebih ramai yang bersaing untuk tempat podium. Kita tak nak sentuh yang first. Memang first tu terlalu jauh, berapa tiang dia tinggal. Tapi race kedua sedikit dekat lah. Tapi race pertama dah hampir, silap saya, hampir 16 saat tinggal depan. So yang tu memang race alone, tapi dia memang hebat lah. Orang berminat yang tempat kedua sebab ada pelumba negara kita dan sangat kompetitif. Tidak dilupakan dengan Daniel Syami dan Syarul Izzuan juga bersaing untuk mendapatkan podium. Hasilnya, diorang semua berada di dalam kelompok 10 terbaik. So dengan keputusan Hakim Danish di tempat kedua dan ketiga, beliau berada di kedudukan kedua keseluruhan kejuaraan tersebut. Wow, sangat hebat. Dan tidak dilupakan juga pelumba-pelumba negara yang lain yang dapat menduduki tempat 10 terbaik keseluruhan. So kita doakan diorang buat yang terbaik untuk next race Doha GP minggu ini. Okay, kita pergi pula ke Moto3. Okay, Moto3 ni sangat penuh dengan drama sebab kita sedia tahu Moto3 adalah sangat kompetitif. Korang boleh duduk depan, dah first corner, korang lambat sikit, tiba-tiba korang dah nombor 7, nombor 8. Maksudnya dia punya group tu banyak untuk bersaing di tempat pertama. Jadi Moto3 sangatlah kompetitif. So kita boleh tengok minggu ini pasukan KTM Ajo, duo dia, dua-dua dapat podium, 1 dan 2 babe. Yang first, pelumba senior, Jaume Masia. Pelumba ni memang dah banyak pengalaman KTM sebelum ni. Tapi apa yang menariknya adalah pelumba keduanya adalah seorang rookie. So rookie ni tiba-tiba je baru first dah dapat podium. Hebat tak? Cerita yang kedua adalah pelumba Petronas SRT, iaitu John McPhee. Tidak dapat menghabiskan perlumbaan kerana disapu oleh orang lain. Kau bayangkan kau tengah lek sedap kan, dah jaga tayar, dah jaga, tak nak bagi jatuh, tiba-tiba dilanggar orang. Aduh, agak malang buat McPhee kerana tidak dapat menghabiskan perlumbaan. Tapi pasukan Petronas SRT mendapat kedangan manis kerana pelumba baru dia, iaitu Darren Binder, terus mendapat podium tempat ketiga pada perlumbaan Kata GP baru-baru ini. So fair lah. Satu rasa sedih, satu lagi happy. Okey, kita pergi dekat Moto2. Wakil tunggal Moto2 negara kita, iaitu Hafiz Syahrin, sangat bergelut dengan jenteranya sekarang ini. Korang tahu, sedia maklum NTS tengah dalam proses pembangunan, so kita tak boleh expect lebih untuk musim ni. Permulaan yang baik untuk Hafiz, tetapi selepas beberapa lap, Hafiz nampaknya bergelut dan mempunyai masalah teknikal pada jenteranya. Ini memaksa Hafiz untuk berhenti dan tidak meneruskan perlumbaan. Kita harap pelumba negara kita ini akan buat yang terbaik untuk next Doha GP nanti. Sama-sama kita doakan. Amin.
sangat kompetitif. Okey, pertama, John May. John May memang menunjukkan dia betul-betul mempunyai DNA juara dunia. John May memang style dia macam tu, tahu-tahu sampai. Betul tak? Kita boleh tengok Suzuki punya performance masa FP, masa qualifying tak begitu laju, tapi bila race diorang ni dapat mengawal perlumbaan. Kedua-dua pelumba mereka, tak kisah John May, Alex Ring, saya rasa jentera Suzuki ni dia lebih fokus kepada long distance. Maksudnya dia tak fokus kepada lap time. Dia jaga tayar dia sampai akhir. So kali ni kita boleh tengok John May memang menunjukkan aksi juara dunianya. Memang layaklah dia juara dunia. Sebab dia dari belakang boleh pintas satu persatu. Dan sayangnya lap terakhir dia dikalahkan oleh power Ducati. Aduh, Ducati ni jack-root banyak lah. Bagilah chance. Dia memang tahu power Ducati tu memang dah laju. Bila dia potong selekoh 2 terakhir tu, dia dah expect dah, okey, Zarco akan potong dia dan dia akan mengambil slipstream untuk selesa di tempat ketiga lah. Tapi malangnya dia cakap dia tak tahu pula Pecco tu berada dekat dengan dia orang. Jadi dua-dua sekali kena tapau. Aduh, tak dapat pula podium. Okey, Ducati ni sebenarnya bukan kelajuan dia tu bukan daripada enjin semata-mata. Kalau ikutkan enjin sama lah, mesti dia ada regulation dia kan. Dia takkanlah ni boleh laju, ni tak boleh laju. Okey, Ducati kelebihannya adalah dia punya aerodinamik tu membantu dia untuk mendapatkan speed yang lagi cantik. Sebab tu kita tengok motor Ducati tu macam robot. Yamaha is back, guys. Okey, Yamaha kali terakhir Yamaha menang kat sini, dia, tak silap saya 2017. Sebab Lita ni memang Lita Ducati. Yamaha ni yang kali terakhir dulu 2017, masa tu Maverick Vinales dia baru masuk Yamaha daripada Suzuki. Jadi dia terus menang. Masa tu orang kau-kau cakap dia ni memang pencabar Marc Marquez, tapi masa tahun tu belum dapatlah aura tu. Tapi tahun ini nampaknya dia menjanjikan. Speed Yamaha pun boleh tahan. Kalau korang tengok dia follow Francesco Bagnaia masa tu tak silap saya 336 kot dia punya speed. Tapi Yamaha boleh slipstream dia boleh tinggi sikit pada dia, tak silap saya lah. So Yamaha kali ni nampak menjanjikan. Vinales kata ini berkat daripada Carl Caslo. Boy, nanti marah pula Jorge Lorenzo nanti. Okey, cerita yang ketiga iaitu whole shot device. Memang hebatlah Ducati ni kan. Kita boleh tengok yang depan tu, first corner dah 4 Ducati duduk depan. 2 daripada pelumba kilang, 2 daripada Pramac. Sebenarnya 4-4 ni jentera kilang. Tapi yang menariknya kali ni adalah rookie Jorge Martin. Memang dari belakang dia duduk tak silap saya belas-belas tempat dia. Dia boleh pergi shoot sampai depan. Aduh, memanglah power lah Ducati ni. Memang tak sia-sia dia punya pembangunan tu. Harap-harap dapatlah World Champion tahun ni. Ducati ni walaupun dia laju, apabila laju kita adalah kelebihan-kelemahan kan. So kelemahan Ducati ni dia tak dapat nak kawal tayar dia. Bila dah beberapa lap nak akhir tu, semua pelumba dia dah cakap tayar banyak nak habis lah, macam nak goyang-goyang macam tu. So walaupun laju, penggunaan tayar tak begitu efisien untuk Ducati. Tapi jika pelumba tu dapat mampu kawal, why not? Okey, next jentera dia berasal daripada Itali satu lagi iaitu Aprilia. Nampak menjanjikan kali ini ya. Alex macam mana nak sebut Alex Espargaro berkata ini adalah tempat yang posisi kedudukan yang terbaik untuk dia orang pernah dapat. Nampaknya Aprilia tahun ni nampak menjanjikan sebab setiap kali test kita tengok daripada pramusim test, kita tengok daripada testing FP, qualifying, nampak Alex Espargaro dah menjumpa rentak. Aprilia pun nampak macam makin garang. So tahun ini jaga-jagalah Honda tu. Tak lupa juga kepada adiknya iaitu Pol Espargaro. Pol Espargaro ni dah walaupun baru first menunggang jentera Honda, nampaknya dia dah berjumpa rentak dia daripada belakang. Walaupun start dia kurang baik, dia satu persatu dia potong, dia boleh rapat daripada grup depan. Okey, tak silap saya grup depan dalam 8 orang macam tu kot. So dia boleh daripada jauh tu, boleh daripada terputus grup tu, dia boleh pergi depan dan duduk belakang Alex Espargaro je. Satu pencapaian yang baik sebab kita tahu motor Honda ni bukan semuanya mudah. Kalau Jorge pun susah nak kontrol. Okey, seterusnya pelumba Petronas SRT struggle kali ini. Okey, pelumba ni adalah Valentino Rossi dan Franco Morbidelli. Valentino Rossi nampaknya bergelut dan
Ada sekali tu dia sebenarnya kumpulan depan, tapi ada satu tempat tu tak silap saya Brad Binder kot terlanggar, terbawa dia keluar terus wide, ramai yang potong dia. Yang tu satu. Pelumba satu lagi iaitu Franco Morbidelli. Apa jadi ni Frankie adalah favourite kepada semua orang, yang sebab tahun lepas memang prestasinya kita tak dapat nak nafikan, memang kompetitif, cemerlang. Tapi untuk pembukaan musim ni nampaknya macam struggle, walaupun dia free practice yang baik, qualifying pun okey. Tapi dengar cerita dia jenteranya ada problem dengan whole shot device tu. Tak silap macam ni, dia whole shot tu kan dia turunkan dia punya suspension kan. Tak silap saya dia ada problem tak boleh naik-naik. So that's why problem pada jentera Franco Morbidelli dan dia tidak dapat berlumba dengan baik. Okey, last sekali kita nak cakap pasal Rookie of the Year. Okey, tahun ini kita ada, sebenarnya dia cakap ada 3 rookie, tapi bagi saya macam 4 sebab okey, 1 ini Bastianini, 2 Luca Marini, adik Rossi, ketiga Jorge Martin, dan satu lagi Lorenzo Savardoli. Tapi mungkin dia dah habis tahun lepas, so dia tak kira rookie kot. Tapi kenapa kan dia boleh rookie juga. Tapi antara tak kisahlah rookie ke tak rookie, antara tiga-tiga ni kita boleh lihat Iñigo Bastianini ni paling berjaya lah masa perlumbaan Qatar GP ni. Dia daripada belakang dapat maintain, last kali dapat tempat ke-10. So not bad untuk rookie yang baru dengan Ducati pula tu. Ducati dah lah besar, dia dah lah cute gitu kan. Tapi ada orang untuk muamah dia, dia cakap masa 6 lap terakhir tu dia dah penat, so dia tak boleh nak maintain dia punya tempat tu, so dia tak memotong siapa-siapa, dia hanya berpuas hati di tempat ke-10. Walaupun Jorge Martin terus pergi ke tempat ke-4 pada permulaan, tapi dia tak dapat nak maintain dia punya tempat tu. Jadi bagi saya Iñigo Bastianini ni adalah calon kuat Rookie of the Year. Okey, sampai itu saja episod kali ini. Kita doakan semua pelumba negara kita buat yang terbaik untuk next GP iaitu Doha GP. Dan kita akan review lagi dan kita jumpa lagi rangkuman yang lain. Assalamualaikum.